Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk sesi kali ini kita akan lihat kepada tajuk Aqsamul Hukmi Taklifi, pembahagian hukum-hukum taklifi. Setelah kita mengetahui bahawa al-ahkam syar'iyyah terbahagi kepada dua, iaitu ahkam syar'iyyah at-taklifiyah, hukum syar'i yang berbentuk taklifi, wa ahkam syar'iyyah al-wad'iyah, hukum syar'i yang berbentuk wad'i. Sekarang kita ambil kepada bahagian pertama, iaitu pembahagian hukum taklifi. Kata pengarang, yang qasimu mu'zamu al-usuliyin, yuqassimu mu'zamul usuliyina al-hukm at-taklifiyya ila 5 aqsamin. Kebanyakan ahli usul, ulama usul membahagikan hukum taklifi kepada 5 bahagian. Pertama, al-ijab wa huwa talabu syari'i al-fi'la ala sabilil hatmi wal ilzami. Iaitu yang pertama ialah ijab. Ijab tu makna wajib, iaitu tuntutan syarak, menuntut oleh syarak melakukan perbuatan atas jalan mesti dan wajib. Atas jalan mesti dan juga wajib. Wa atharuhu fil fi'lil mukallaf, kesannya pada perbuatan mukallaf dinamakan al-wujub. Jadi kesan daripada pengwajipan itu dinamakan al-wujub. Wal fi'lul matlub ala hadzal wajhi, dan perbuatan yang dituntut atas cara ini, atas jalan ini, dipanggil al-wajib. Apa yang pelajar perlu bezakan di sini berkaitan 3 istilah: al-ijab, al-wujub dan juga al-wajib. Al-ijab, al-wujub dan wajib. Ijab ni merujuk kepada tuntutan syarak. Dia semua berkait dengan, kita kata berkisar dengan, berkait dengan wajib lah. Cuma ijab itu ialah tuntutan syarak melakukan perkara atas jalan mesti dan wajib. Okey. Maka hukum kesan pada perbuatan itu dinamakan wujub, iaitu kewajipan. Apabila syarak menuntut melakukan satu perkara, maka tuntutan itu dinamakan sebagai wujub. Tuntutan ataupun kesan daripada tuntutan itu dipanggil sebagai wujub. Perkara yang diwajibkan itu dipanggil sebagai al-wajib, atas sirah isim fa'il. Wajib iaitu perkara yang wajib. Jadi itu perbezaan yang terperinci atau dakik. Ini perlu kita perhatikan, ya, antara beza ijab, wujub dengan wajib. Wajib merujuk pada perkara tersebut. Contoh kita kata nas ayat Al-Quran, aqimus solah. Tuntutan itu dipanggil ijab. Kesan daripada tuntutan itu lahirnya hukum al-wujub. Perbuatan iqamatus solah itu, sembahyang itu sendiri, dipanggil perbuatan itu al-wajib. Sesuatu yang wajib apa dia di sini, iaitu mendirikan sembahyang. Yang kedua, an-nadbu huwa talabu syari'il fi'la ala sabili tarjihi lal ilzam, iaitu menuntut oleh syariat melakukan perkara atas jalan diberati tetapi tidak mesti. Wa atharuhu fi fi'lil mukallaf an-nadbu aidan. Kesannya dipanggil an-nadbu juga. Wal fi'lul matlubu ala hadhihi sifah, dan perbuatan yang dituntut itu atas jalan sifat ini dinamakan al-mandub, yang digalakkan, al-mandub. Yang ketiga, at-tahrim, pengharaman. Huwa talabu syari'il kaffa anil fi'li ala sabilil jazmi wal ilzam, iaitu menuntut syarak. Kaffa makna meninggalkan, menghentikan daripada melakukan perbuatan atas jalan mesti dan putus dan juga mesti. Al-jazmu maksudnya mesti. Sama je lah, kalau jangan pelajar keliru. Maknanya kalau kita nak kata ala sabilil hatmi pun boleh, ala sabilil jazmi pun boleh. Al-hatmu wal ilzam, ini makna yang sama, iaitu atas jalan kemestian dan kewajipan. Wa atharuhu fi fi'lil mukallaf, kesan pada perbuatan mukallaf dinamakan hurmah. Wal fi'lul matlub tarkuhu, perbuatan yang dituntut tinggal itu huwal haram, dinamakan perbuatan itu haram, ataupun al-muharram. Al-muharram makna perkara yang diharamkan.
Rabi'an, yang keempat ialah al-karahah, wa hiya talabu syari'il kaffa 'anil fi'li ala sabili tarjih lal hatmi wal ilzam, iaitu tuntut syarak meninggalkan perbuatan atas jalan diberati tapi tidak mesti dan tidak atas jalan wajib. Wa atharuhu fil fi'lil mukallaf, kesannya dinamakan karahah juga. Wal fi'lul matlub, perbuatan yang dituntut meninggalkan itu dinamakan makruh. Khamisan, yang kelima, al-ibahah, wa hiya takhyiru syari'i lil mukallaf, iaitu memberi pilih oleh syari' kepada mukallaf bainal fi'li wa tarki, antara buat dan juga tinggal, duna tarjih li ahadihima 'ala al-akhar, tanpa diberati salah satunya di atas yang lain. Wa atharuhu fi fi'lil mukallaf, kesan pada perbuatan mukallaf dinamakan ibahah juga. Wal fi'lu alladhi khuyyira fihi al-mukallafu, wal fi'lu alladhi khuyyira fihi al-mukallaf, yang diberi pilih padanya mukallaf, dinamakan mubah. Wa min hadha, daripada ini, yatabayyanu lana, jelaslah bagi kita, annal matluba ijaduhu, yang dituntut mengadakan perbuatan itu, nau'an, ada dua perkara, iaitu al-wajib wal mandub. Ini dituntut mengadakan dan melakukannya. Wa annal fi'la al-matlub tarkuhu nau'an, dan perbuatan yang dituntut tinggal tu dua jenis juga, al-muharramu dan juga al-makruhu, yang haram dan yang makruh. Wa annal fi'la al-mukhayyara baina fi'lihi wa tarkihi nau'un wahid, dan perbuatan yang diberi pilih antara buat dan tinggal satu saja, iaitu mubah. Wa natakallamu fi ma yali ala kulli naw'in min hadhihi al-anwa' fi matlabin ala hidatin. Kita akan bincangkan setiap satu daripada jenis ini secara berasingan. Okey, kita masuk pada yang pertama, al-wajibu. Apa itu ta'rif wajib? Al-wajibu syar'an huwa ma talaba syari'u fi'lahu, apa yang menuntut oleh syari' fi'lahu, melakukannya, ala wajhil luzum, atas jalan kemestian, bihaitsu, sekira-kira, yudhammu, dicela, tarikuhu, orang yang meninggalkannya, wa ma'adz-dzambi, dan beserta celaan itu ada al-iqabu, adanya seksaan, wa yumdahu, dan dipuji, fa'iluhu, yang melakukan perkara wajib, wa ma'al madhi, dan beserta pujian itu ats-thawabu, diberi pahala. Jadi itu ta'rif wajib, iaitu perbuatan yang syarak tuntut atas jalan mesti, yang mana kalau tak buat, yang meninggalkannya akan dicela dan dikenakan iqab, balasan, azab, dan yang melakukannya yumdah, dipuji, dan bersama pujian itu diberi pahala. Wa tahattumul fi'li aw luzumuhu, tahattumnya kemestian, wa luzumuhu, luzum pun makna mesti, kemestian melakukan perkara itu, yustafadu min sighatit talab, dapat difahami daripada sirah talab, daripada ayat yang berbentuk tuntutan. Contoh, kasiratil amril mujarradati, seperti sirah fi'il tuntutan, sirah amar, sirah ayat tuntutan yang mujarrad. Mujarradah ni makna yang sunyi daripada qarinah yang memalingkan daripada makna wajib. Jadi ayat atau nas yang berbentuk suruhan, jika tidak disertai ada tanda-tanda lain, maka dia memberi makna wajib. Fahiya tadullu 'alal wujub, dia menunjukkan wajib. Au min tarti, itu satu, iaitu dapat difahami daripada sirah al-amru mujarrad. Ini satu poin. Yang kedua, au min tartibil iqab 'ala tarkil fi'li, kewajipan itu dapat dipaham daripada tartibil iqab, dikenakan balasan seksa, ala tarkil fi'li, jika meninggalkan perbuatan. Fa iqamatus solah, contoh macam mana? Iqamatus solah, mendirikan sembahyang, wa birrul walidain, berbakti pada dua bapa, wal wafa' bil uqud, menunaikan janji, wa nahwu dzalika kulluha minal af'alil wajibah, semua daripada perbuatan wajib, allati alzama syari'ul mukallafa, yang melazim, yang mewajibkan oleh syari' akan mukallaf untuk melakukannya. Wa rattabal iqaba ala tarkiha, dan syarak menetapkan iqab, balasan di atas orang yang meninggalkannya. Itu ta'rif wajib. Jadi wal wajibu huwal fardhu indal jumhur. Okey, sekarang ni isu wajib dan fardu ke itu benda yang sama ke berbeza? Kata pengarang, wajib dan fardu itu sama saja di sisi jumhur.
makna mutaradifan, lafaz yang memberi makna yang sama. Wahuma sawaun, kedua-duanya sama saja. La yakhtalifani fil hukmi, tidak ada berbeza pada hukum. Bila kita kata semayang itu wajib, makna mesti buat. Semayang itu fardu, mesti buat. Fardu dan wajib sama. Wala fil ma'na, dan tidak ada beza pada makna. Fahuma yutlaqani ala ma yalzamu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu, atas perkara yang lazim oleh melakukannya dan diberi pahala, wa yu'aqabu ala tarkihi, diseksa atas meninggalkannya. Itu di sisi jumhur. Jumhur ini merakumi siapa? Itu merakumi mazhab al-Maliki, mazhab al-Syafi'i dan mazhab Hanbali. Sebagaimana kita kenali dengan mazhab al-Mutakallimin. Adapun di sisi Hanafiyah ataupun mazhab fuqaha, wa ammal Hanafiyatu fa innahum yufarriquna bainahuma min jihati dalil. Mereka membezakan antara wajib dan fardu dari aspek dalil. Allazi thabata bihi luzumul fi'li, yang dengannya sabit kemestian melakukan perbuatan. Fa idza kana ad-dalilu dhanniyan la qat'iyan, jika dalil itu zanni bukan qat'i, ka khabaril ahad, seperti hadis ahad, al-thabiti bihi wujubul udhiyah, yang sabit dengan hadis itu kewajipan udhiyah, kewajipan berkorban. Fal fi'lu huwal wajib, maka perbuatan itu dia dinamakan perbuatan yang wajib. Dalil di sisi Hanafiyah, korban tu, korban pada hari-hari raya korban itu hukumnya wajib. Mereka membezakan antara wajib dan fardu. Sebab apa mereka letak atas hukum wajib? Kerana kewajipan itu datang melalui hadis ahad, hadis yang ahad. Hadis ahad pelajar maklumlah lawan kepada mutawatir. Wa idza kana ad-dalilu qat'iyan la dhanniyan, kalau dalil itu qat'i dan tidak zanni, kanususil Quran, seperti nas ayat Quran, fi luzumi salati 'alal mukallaf, pada kewajipan sembahyang atas mukallaf, fal fi'lu huwal fard, maka perbuatan itu dia makan fardu. Jadi fardu tu apa? Fardu itu merujuk kepada dalil yang mana dalil kewajipannya itu qat'i. Maka ulama Hanafiyah memanggil sebagai fardu. Tetapi kalau dalil yang mewajibkannya itu dalil zanni, maka dihukum sebagai wajib sahaja dan tidak fardu, tidak dipanggil fardulah. Fal Hanafiyatu nadharu ila dalili luzumil fi'li, maka ulama Hanafiyah melihat kepada dalil kewajipan perbuatan itu. Faqalu bil wajibi wal fardi, maka mereka berkata ada perkara wajib dan ada perkara fardu. Wal jumhur, manakala jumhur ulama usul, nazaru ila kaunil fi'li laziman 'ala al-mukallaf, mereka melihat kepada keadaan perbuatan itu mesti dilakukan ke atas mukallaf, bighaddin nazar, dengan tidak dipandang, an dalilihi, dari aspek dalilnya, min jihati qat'iyatin aw dhanniyatin, sama ada dalil itu qat'iyah atau dalil zanni. Falam yufarriqu, maka mereka tidak membezakan bainal wajibi wal fardi, antara wajib dan fardu. Wa ja'aluhu masmaini li musamman wahid, mereka menjadikan wajib dan fardu itu dua nama itu bagi satu makna yang sama sahaja. Wali hadzal farqi, dan kerana perbezaan ini, wali hadzal farqi atharuhu, maka terdapat kesannya indal Hanafiyah, di sisi ulama mazhab Hanafi, maka ada beza apabila mereka membezakan antara wajib dan fardu. Fa innal luzuma fil wajib, kerana kemestian yang ada pada perkara wajib, aqallu minhu fil fardhi, kurang ketegasan itu kurang sedikit daripada kemestian yang ada pada perkara fardu. Wa min thamma, dari kerana itu, fa inna iqaba tarikil wajibi, balasan seksaan atau balasan orang yang meninggal perkara wajib, adna, kurang sedikit, min iqabi tarkil fardi, daripada orang yang balasan orang meninggalkan perkara fardu. Kama anna munkiral fardi yukaffar, sebagaimana orang yang munkiral fardi, yang mengingkari perkara fardu, yukaffar atau kita kata yakfuru, jadi kafir, dia akan jadi kafir, keluar pada Islam jika dia mengingkari perkara fardu.
Wa munkiral wajibi la yakfur. Tetapi orang yang mengingkari perkara wajib tidak jadi kafir. Sebab apa? Sebab dalilnya sabit dengan dalil zanni. Wadh-dhahiru lana, yang zahir bagi kita, kata Syekh almarhum Syekh Abdul Karim Zaidan, annal khilafa lafziyun la haqiqi. Khilaf itu khilaf lafzi saja. Apa maksud khilaf lafzi? Khilaf yang tidak ada perbezaan sangatlah. Khilaf itu hanya pada lafaz sahaja. La haqiqi, bukan khilaf yang hakiki. Fal hanafiyatu yattafiquna ma'al jumhur. Ulama mazhab Hanafi bersepakat sama dengan jumhur bi annal fardha kal wajib, bahawa yang fardu sama macam yang wajib. Kilahuma matlubun fi'luhu, kesemua-semuanya dituntut melakukannya ala wajhil hatmi wal ilzam, atas jalan mesti dan juga wajib. Wa inna tarikahu yastahiqul adh-dhamma wal iqaba, dan orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapat celaan dan juga seksaan. Wal jumhur yattafiquna ma'al hanafiyah, dan ulama jumhur pun bersama dengan mazhab Hanafi ala anna al-matluba fi'luhu talaban jaziman, yang dituntut melakukannya sebagai tuntutan yang jazim. Qad yakunu daliluhu qat'iyan, kadang-kadang dalilnya itu qat'i, wa qad yakunu daliluhu dhanniyan, kadang-kadang dalilnya dhanni. Wa anna al-awwal yakfuru munkiruhu, dan yang pertama mana? Yang pertama ni kembali kepada yang dalil qat'i, yakfuru munkiruhu, orang yang mengingkarinya akan jadi kafir, wal iyazubillah. Lakin ma'a hadza, namun dalam keadaan ini, fal jumhuru yusawuna bainal wajibi wal fardhi. Ulama jumhur menyamakan antara wajib dan fardu. Lianna kulla minhuma lazimun 'alal mukallaf, kerana setiap satu itu mesti dilakukan ke atas mukallaf. Wa yastawjibu dhamma wal iqaba 'ala tarkihi, dan mewajibkan mendapat celaan dan juga seksaan di atas meninggalkannya. Wa hadzal qadru kafin li an yakuna syai'an wahid. Maka kadar ini sudah memada kita panggil kedua-dua itu satu benda yang sama. Wa amma an-nadharu ila dalil, adapun melihat kepada dalil wa quwwatil ilzam, dan kekuatan kemestian tu, wa shiddatil iqab, dan beratnya seksaan, wa kufril munkiri li ahadihima, dan kufurnya orang yang mengingkar salah satunya dunal akhar, fahadhihi umurun kharijah. Ini perkara luaran, perkara yang bukan asas perbincangan itu. Ini perkara luar, umurul kharijah an mahiyatin wa haqiqatil fi'li, yang keluar, yang terkeluar daripada hakikat dan juga zat perbuatan itu. Mahiyah dan hakikat makna samalah. An mahiyatin wa haqiqatil fi'li, daripada hakikat perbuatan wajib, alladhi lazima, alladhi alzama, alladhi ulzima al-mukallafu bihi, yang dilazimkan, yang diwajibkan mukallaf dengan melakukannya. Wa summiya bil wajib, dan dinamakan wajib. Wattafaqal jami'u, dan bersepakat keseluruhan ulama ala annahu muqtada khitabish syar'i, bahawa itulah yang dapat difaham daripada khitab syarak, alladhi iqtada talab al-fi'li, yang menuntut untuk melakukan perbuatan ala wajhil hatmi wal ilzam, atas jalan mesti dan juga wajib. Fal khilafu idzan lafzi, maka khilaf yang berlaku itu khilaf lafzi saja, khilaf pada lafaz. Yarji'u ila dalil tafsili, yang kembali kepada dalil tafsili. Fahuwa i'tibarun fiqhi, maka ini kita boleh anggap di satu i'tibar, pandangan aspek fiqh. Laisa khilafan bainal usuliyin, bukan khilaf di sisi ulama usul, wala khilafan hakikiyan bainal fuqaha, dan bukanlah khilaf yang hakiki di kalangan ulama fiqh. Okey. Itu berkaitan dengan perbincangan tentang wajib dan fardu. Seterusnya, aqsamul wajib, pembahagian hukum perkara wajib. Yuqassamul wajibu, dibahagikan. Yuqassamul wajibu ila aqsamin muta'addidah, kepada beberapa bahagian, bi'tibaratin mukhtalifah, dengan i'tibar yang berbeza. Fahunaka taqsimul lahu bi'tibari waqti adaihi, di sana ada pembahagian melihat kepada waktu ditunaikan perkara wajib. Wa akharu bi'tibari taqdiruhu wa adami taqdirihi, yang seterusnya pembahagian yang lain pula melihat kepada takdir, ketentuannya, adakah ditentukan ataupun tidak ditentukan. Wa thalithun, yang ketiga, bi'tibari ta'yinihi wa adami ta'yinihi, melihat kepada ta'yin,
menghad dan menentukan atau tidak menentukannya. Wa rabi'un bi'tibaril matalibi bi'adaiha al-mutalab bi'tibaril mutalabi bi'adaiha, dengan dilihat kepada mutalab yang dituntut menunaikannya itu. Jadi wa natakallamu fi ma yali an kulli qismin min hadhihi taqsimat. Kita akan bincangkan setiap daripada bahagian ini. Bahagian pertama, al-wajibu bin nadhari ila waqti adaihi. Wajib jika dilihat daripada pembahagiannya kepada waktu ditunaikannya. Wa huwa bihadha al-i'tibar wajibun mutlaq. Dipanggil ada wajib mutlak, dipanggil ada wajib muqayyad. Wajib mutlak, wajib muqayyad. Mutlak ni wajib yang tidak terikat dengan waktu. Wajib muqayyad yang terikat dengan waktu. Fal wajibul mutlaq, maka wajib mutlak, fal wajibul mutlaq huwa ma talaba syari'u fi'lahu, apa yang syarak tuntut melakukannya, duna an yuqayyida ada'ahu biwaqtin muayyan, tanpa dikaitkan menunaikannya dengan waktu tertentu. Falil mukallafi ay yaf'alahu fi ayyi waqtin sya'a, mukallaf boleh melaksanakan pada mana-mana waktu dia nak. Wa tabra'u zimmatuhu, dan akan terlepas tanggungannya, terlepas tanggungjawabnya, makna selesai tanggungjawabnya bihadzal ada, dengan ditunaikan pada bila-bila waktu. Wala ithma alaihi fi ta'khir, dan tak ada dosa pun jika dilewatkan. Lakin yang bagi lahul mubadaratu ilal ada, namun sayugia dan sewajarnya digalakkan untuk dia bersegera menunaikan. Li'annal ajala majhulatun, kerana ajal kematian tidak diketahui. Wala ya'lamul insanu mata tahullu bihi musibatul maut, manusia tidak tahu mata tahullu bihi, bilakah akan kena kepadanya musibah kematian. Wa min hadzal nau', contoh ini ialah contoh perkara dalam aspek ini, berjenis ini, qada'u Ramadan liman aftara bi udhrin masyru'in. Orang yang nak qada' puasa Ramadan bagi yang berbuka dengan uzur masyru', uzur syar'i. Falahu an yaqdiyahu mata sya'a, boleh dia tunaikan bila masa saja dia nak. Duna taqayyudin bi'amin, tanpa dikaitkan. Duna taqayyudin bi'amin, maksud dengan tahun tertentu. Ala ma dhahaba ilaihi fariqun minal fuqaha, mengikut apa yang berjalan padanya oleh sebahagian ulama fuqaha, kal Hanafiyah, seperti ulama mazhab Hanafi. Jadi si mazhab Hanafi tidak ada di sisinya fidyah ta'khir. Makna orang yang tinggal puasa dia boleh qada bila-bila masa. Langkah tahun pun tak ada masalah. Si mazhab Hanafi lah. Mazhab kita tidak. Kalau melangkah tahun tanpa ada uzur, kena fidyah. Khilafan li ghairihim, menyalahi bagi selain ulama Hanafi. Mereka menghadkan qada itu sebelum masuk kepada Ramadan satu lagi. Seterusnya, wakal kafaratil wajibati ala man hanatha fi yaminihi. Kafarah yang wajib ke atas man hanatha, orang yang melanggar, fi yaminihi, melanggar janji. Dia berjanji, dia bersumpah, dia langgar sumpah dia, maka kena kafarah. Falahu an yukaffira ba'dal himfi, boleh dia mengkafarahkan selepas daripada dia melanggar janji, mubasyaratan, secara langsung terus, au ba'da dzalika bihin, atau selepas itu pada ketika yang lain. Wakal haji, seumpama haji, fahuwa wajibun alal mustati' ala tarakhi, dia wajib ke atas orang yang berkemampuan secara tarakhi. Tarakhi ni makna ada keluasan, ikutlah bila-bila masa, tidak terhad. Lal fawr, bukan segera. Falahu ada'uhu fi ayyi amin sya'a min sini umrihi, dia boleh tunaikannya pada mana-mana tahun yang dikehendaki daripada tahun-tahun usianya. Itu wajib mutlak. Wal wajibul muqayyad, adapun wajib muqayyad, huwa ma talaba syari'u fi'lahu, apa yang syarak menuntut buat, wa ayyana li adaihi waqtan, dan syarak menentukan, ayyana li adaihi waqtan, menentukan bagi menunaikannya waktu yang muhaddad. Kas salawatil khamsi, seperti sembahyang 5 waktu, ada waktu yang had. Wa shaumi ramadhana, puasa Ramadan, fala yajuzu ada'uhu qabla waqtihil muhaddad, tidak boleh menunaikannya sebelum waktu yang ditetapkan. Wa ya'thamu bi ta'khirihi ba'da waqtihi, dan jadi berdosa kalau lewatkan menunaikan selepas daripada waktu, min ghairi uzrin masyru', tanpa ada uzur yang diberi keringanan oleh syarak. Fal ilzam, maka kemestian fil wajibil muqayyad, pada perkara yang wajib muqayyad, munassabun ala al-fi'li
Bukan munsabbun, afwan munsabbun, baca gitu. Munsabbun ni makna kena, jatuh. Fal ilzamu fil wajibil muqayyad munsabbun ala fi'li wa ala waqtin muayyan. Kewajipan, kemestian pada perkara wajib muqayyad tu jatuh. Munsabun ni makna kena dan jatuh pada perbuatan dan juga waktu tertentu. Wal ilzamu fil wajibil mutlaq, adapun kemestian pada wajib mutlak, munsabun alal fi'li faqat, dia itu jatuh dan kena wajib pada perbuatan saja, duna waqtin muayyan, tanpa ditentukan masa tertentu. Hadza, dan ini, wa in kana al-mukallafu idza adda al-wajiba fi waqtihi bi suratin sahihatin kamilah, jika mukallaf itu menunaikan kewajipan dalam waktunya dengan surah sahihah kamilah, dengan jalan yang sahih, perbuatan yang sahih yang sempurna. Wasumya ada'u fi'luhu adaan, dan dinamakan perbuatannya itu ada kalau dia buat dengan jalan yang sah, cukup syarat, rukun semua sempurna, pada waktu dipanggil perbuatan ada. Wa idza fa'alahu fil waqtil muayyani naqisan, kalau dia lakukan perbuatan pada dalam waktu yang tertentu tapi naqisan, perbuatan tu tak cukup, tidak lengkap. Tak lengkap. Contohnya dia semayang, tiba-tiba nyata lepas semayang dia ada najis pada pakaian. Thumma a'adahu kamilan fi waqti, kemudian dia ulang balik secara sempurna ketika masih dalam waktu itu. Summiya fi'luhu thani, dinamakan perbuatan yang kedua i'adah. Dinama sebagai i'adah, pengulangan. Wa idza addahu ba'dal waqti, jika dia tunaikan selepas waktu, summiya fi'luhu qada'an, dinamakan perbuatannya itu qada'. Maka di sini perbuatan yang dilakukan secara sempurna dan sah dalam waktu kita panggil sebagai ada. Kita semayang yang cukup syarat rukun dalam waktu, semayang itu semayang ada. Kalau tidak cukup, kita contohnya ada tak lengkap syarat atau rukun, kita masih ada waktu, kita ulang balik, perbuatan ulang tu dipanggil i'adah. Dinamakan i'adah. Adapun kalau kita buat perbuatan itu di luar waktunya, contoh habis dah waktu maghrib, kita baru nak sembahyang maghrib, maka perbuatan itu dipanggil sebagai qada'. Itu pembahagian yang pertama, iaitu melihat kepada wajib dari aspek wajib yang mutlak yang tidak dikait dengan masa, ataupun wajib muqayyad yang dikaitkan dengan masa. Seterusnya kita akan lihat kepada pembahagian yang kedua, wajib dan perkara wajib melihat kepada takdir dan juga tidak takdir. Ada kadar tertentu ataupun tidak ada kadar tertentu. Wallahu ta'ala alam.